Bayangkan, Pernah tak bayangkan korang dengan kawan-kawan korang, terperangkap di dalam hutan yang asing air sungai mengalir dengan sangat deras. tanpa sebarang bantuan? Mampukah kita bertahan? Mampukah kita bertahan? Mampukah kita bertahan? Pernah tak kita bayangkan bagaimana rasanya terperangkap di dalam hutan yang asing tanpa sebarang bantuan? Mampukah kita bertahan hanya dengan bergantung pada diri sendiri dan rakan-rakan? Novel Gemah di Lembah Ayang ini karya Zainab Nawab Khan mengisahkan sekumpulan pelajar universiti yang menyertai satu ekspedisi ke kawasan pedalaman yang dikenali sebagai Lembah Ayangan. Pada awalnya, ekspedisi ini kelihatan seperti satu pengalaman yang menyeronokkan, penuh dengan keindahan dan semangat ingin mencuba sesuatu yang baru. Namun, segalanya berubah apabila perjalanan mereka bertukar menjadi detik yang mencemaskan. Rakit yang mereka naiki mengalami kerosakan akibat arus sungai yang deras, menyebabkan mereka terpisah dan terdampar di dalam hutan yang penuh dengan cabaran. Dalam keadaan tersebut, mereka terpaksa berhadapan dengan berbagai kesukaran seperti kekurangan makanan, cuaca yang tidak menentu, serta ancaman daripada persekitaran yang tidak dikenali. Bagaimanakah mereka mau keluar dari hutan yang begitu luas dan berbahaya ini? Mampukah mereka bekerja sama dalam keadaan tertekan atau konflik antara mereka yang akan menjadi penghalang? Dalam perjalanan itu, mereka bertemu dengan seorang pemuda tempatan bernama Orly. Orly mempunyai pengetahuan mendalam tentang hutan. Kehadirannya sedikit sebanyak membantu mereka memahami cara untuk terus bertahan di dalam hutan tersebut. Namun, kehadiran Orly juga membuka kepada satu isu yang lebih besar, iaitu ancaman terhadap kehidupan liar, khususnya anak gajah pigmi yang menjadi sasaran pemburu haram. Apakah yang akan berlaku seterusnya? Adakah mereka percaya mengharungi cabaran tersebut dan menemui jalan keluar? Dan apakah pelajaran yang mereka perolehi daripada pengalaman yang penuh risiko ini? Novel Gemah di Lembah Ayangan bukan sahaja memaparkan kisah pengembaraan dan survival, tetapi mengangkat nilai persahabatan, keberanian serta kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Bayangkan korang dengan kawan-kawan korang tengah seronok nikmati alam, ada pokok-pokok, ada bunyi sungai. Tapi tiba-tiba air sungai mengalir dengan sangat deras sampai rakit yang korang naik tu pecah. Kesemua 5 orang dalam rakit tu dibawa arus yang sangat deras sampai korang semua terpisah. Paling teruk ialah daripada ada 4 orang kawan, tiba-tiba kita kena hidup sorang-sorang dalam hutan tanpa satu barang sekalipun yang boleh membantu kita. Itulah yang berlaku dalam novel Gemah di Lembah Ayangan karya Zainab Nawab Khan. Setiap buku mesti ada bahagian yang kita akan ketengahkan, sama ada bahagian yang memberi impak yang bagus dan menarik atau bahagian yang boleh kita tambah baik. Jadi, untuk bahagian yang menarik dan patut kita sanjung, suka untuk saya ketengahkan bahawa buku ini sebenarnya sangat bagus kerana jalan cerita yang mengajar remaja untuk menghargai kewujudan hidupan dia dan pentingnya untuk kita semua menjaga alam sekitar kita. Nilai persahabatan yang baik turut ditonjolkan melalui semangat kerjasama dan kesetiaan antara watak-watak dalam cerita ni. Watak-watak utama digambarkan sebagai individu yang tidak mudah berputus asa serta
mereka berani untuk mengambil risiko demi menghadapi apa jua cabaran. Perkembangan watak dalam cerita ini iaitu Rina dan Harit juga menarik perhatian saya kerana mereka pada mulanya ditunjukkan sebagai remaja bandar, tetapi seiring penceritaan berjalan, mereka menjadi lebih matang, berdikari dan mampu bertahan dalam situasi yang sukar tanpa terlalu menyusahkan orang lain. Seronok kan macam ni? Tak adalah watak-watak yang buat kita rasa geram, kita rasa menyampah sebab menyusahkan orang lain. Betul tak? Seterusnya, kita lihat novel ini melalui sudut kritikan pendekatan, iaitu cara kita menilai karya tersebut menggunakan teori atau perspektif tertentu. Novel Gemah di Lembah Ayangan ini sangat sesuai untuk dianalisis menggunakan pendekatan ekokritik. Ekokritik ialah pendekatan yang meneliti hubungan antara manusia dengan alam sekitar serta bagaimana alam digambarkan dalam karya sastra. Jadi, di dalam novel Gemah di Lembah Ayangan ini jelas ditunjukkan bahawa alam bukan sekadar latar tempat, tetapi alam sekitar memainkan peranan penting dalam membentuk jalan cerita yang ada di dalam novel ini. Hutan Lembah Ayangan digambarkan sebagai ruang yang mencabar, misteri, tetapi pada masa yang sama sangat berharga dan perlu dilindungi. Ini menunjukkan bahawa alam mempunyai suara tersendiri di dalam karya Gemah di Lembah Ayangan ini. Melalui pendekatan ekokritik, kita dapat melihat bagaimana tindakan manusia seperti pemburuan haram terhadap gajah-gajah piknik telah pun memberi kesan yang negatif kepada keseimbangan alam sekitar. Watak Orlih di dalam cerita ini misalnya melambangkan individu yang bertanggung jawab dalam menjaga alam sekitar, manakala pemburu haram pula mewakili sikap manusia yang tamak dan tidak bertanggungjawab. Selain itu, pendekatan ini juga menonjolkan perubahan sikap watak-watak utama seperti Harit dan juga Rina. Pada awalnya, mereka hanya menyertai ekspedisi sebagai satu pengalaman. Tetapi setelah melalui pelbagai cabaran di dunia, pelbagai cabaran di hutan, mereka mula memahami kepentingan menjaga alam sekitar. Perubahan ini menunjukkan kesegaran ekologi yang berkembang dalam diri mereka. Jadi, bila kita lihat di dalam novel Gemah di Lembah Ayangan ini, kita boleh melihat novel ini dikaitkan dengan pendekatan moral di mana pembaca didedahkan dengan nilai seperti tanggungjawab, kerjasama dan kasih sayang terhadap alam sekitar. Namun, pendekatan ekokritik tetap menjadi fokus utama kerana keseluruhan cerita berpusat pada interaksi manusia dengan alam sekitar. Kesimpulan yang boleh kita perolehi daripada pendekatan yang saya berikan ialah kita dapat memahami bahawa novel Gemah di Lembah Ayangan ini bukan sekadar cerita pengembaraan, tetapi juga satu medium untuk menyampaikan mesej penting tentang kepentingan memelihara alam sekitar. Jadi, pendekatan ini menjadikan karya ini lebih bermakna dan relevan sepanjang zaman. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz Azrik. Seterusnya saya akan membahas dari sudut kritikan penganalisisan. Novel Gemah di Lembah Ayangan ini memperlihatkan kekuatan penulis dalam membina plot cerita yang tersusun, yang dapat serta mampu menarik minat pembaca. Jalan cerita berkembang secara berperingkat bermula dengan pengenalan watak, perkembangan konflik sehingga kepada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh watak-watak dalam novel ini. Keadaan ini menjadikan pembaca lebih mudah mengikuti perkembangan cerita dan memahami konflik yang sedang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan melalui petikan seperti segala yang berlaku di lembah ini sedikit demi sedikit membuka rahsia yang selama ini tersembunyi. Petikan ini
secara tidak langsung menunjukkan bagaimana perkembangan secara beransur-ansuran sehingga membawa kepada kemuncak konflik dalam novel ini. Selain itu, dari aspek pembinaan watak, penulis berjaya menggambarkan perwatakan yang jelas dan mempunyai peranan penting dalam menggerakkan jalan cerita. Setiap watak mempunyai sifat-sifat tersendiri dan kepribadian yang membantu menyampaikan mesej dalam novel. Sebagai contoh, terdapat watak yang digambarkan mempunyai sifat tabah dan berani dalam menghadapi cabaran hidup. Perkara ini dapat dilihat melalui petikan. Walaupun berdepan dengan pelbagai kesukaran, dia tetap berusaha untuk mempertahankan apa yang dianggapnya benar. Secara tidak langsung, petikan ini menunjukkan ketabahan watak serta nilai keberanian yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Di samping itu, penggambaran latar tempat dalam novel ini juga memainkan peranan penting dalam membentuk suasana cerita. Penulis berjaya menggambarkan keadaan lembah dan persekitarannya dengan jelas sehingga pembaca dapat membayangkan latar belakang tempat tersebut dengan lebih mudah. Hal ini dapat dilihat melalui petikan, iaitu lembah itu dikelilingi oleh kehijauan hutan dan aliran sungai yang tenang. Gambaran ini memperlihatkan kesan visual kepada pembaca dan menjadikan latar cerita lebih hidup serta realistik. Tambahan pula, penggunaan gaya bahasa yang ringkas tetapi berkesan turut membantu memperkukuh penceritaan dalam novel ini. Bahasa yang digunakan mudah difahami oleh pembaca dan mampu menggambarkan emosi watak dengan baik. Sebagai contoh, penulis menggambarkan keadaan emosi watak melalui petikan. Hatinya dipenuhi kegusaran, namun dia tetap berusaha untuk kelihatan tenang. Secara tidak langsung, petikan ini menunjukkan bagaimana penulis menggunakan bahasa yang sederhana tetapi mampu menyampaikan perasaan watak dengan jelas. Secara keseluruhannya, melalui penganalisisan terhadap plot, watak, latar serta gaya bahasa, dapat dilihat bahawa penulis berjaya menghasilkan sebuah karya yang tersusun dan menarik. Gabungan unsur-unsur tersebut menjadikan Gema di Lembah Ayangan iaitu sebuah novel yang bukan saja menghiburkan, malah mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca tentang kehidupan dan nilai kemanusiaan. Untuk kritikan teguran, iaitu bahagian yang kita boleh tambah baik, saya rasa novel ni terlalu memberi tumpuan kepada 3 watak utama, iaitu Orle, Rina dan Harith. Ketiga-tiga watak ini diberikan sorotan yang berlebihan serta latar belakang yang menyentuh emosi pembaca sehingga menyebabkan pembaca mungkin keliru untuk menentukan watak mana yang sebenarnya utama. Rina ke, Harith ke, atau Orle? Seterusnya, penceritaan mengenai onak duri dan cabaran yang dihadapi dalam hutan terlalu panjang, mungkin menyebabkan pembaca berasa bosan atau penat kerana plot seolah bergerak perlahan atau menjadi berulang. Dalam novel ini, mereka beberapa kali diserang oleh pemburu haram dan tidak pernah betul-betul mengalahkan pemburu tersebut, membuatkan babak yang sama kerap berulang dan tidak mencapai kepuasan yang diharapkan oleh pembaca. Yang terakhir, terdapat 3 lagi rakan kajian Rina dan Harith yang tidak disebut langsung selepas insiden mereka dihanyutkan arus itu berlaku. Nasib mereka sama ada hidup atau mati, selamat atau tidak dijelaskan, sekaligus menimbulkan persoalan dan menjejaskan kesinambungan plot.
Baik, untuk bahagian saranan pula, walaupun novel Gemah di Lembah Ayangan karya Zainab Nawabkhan ini, bagi saya ianya sudah sangat menarik, tetapi masih ada beberapa perkara yang boleh ditambah baik bagi menjadikannya lebih mantap. Bagi saya, pertama sekali dari segi pembangunan watak, di mana penulis boleh memperincikan lagi latar belakang watak-watak sampingan. Di dalam novel ini, watak utama seperti Rina dan juga Harith agak jelas peranannya. Namun bagi saya terdapat beberapa watak lain yang kurang diberi ruang untuk berkembang. Jika penulis menambah sedikit elemen seperti kisah lampau, konflik pribadi, atau emosi dalaman watak-watak yang ada dalam novel ini, menurut saya pembaca akan lebih mudah untuk memahami dan merasai sendiri hubungan yang terjalin di antara mereka. Jadi ini juga boleh menjadikan jalan cerita di dalam novel ini lebih hidup dan berlapis. Kedua, dari segi struktur penceritaan, di mana terdapat bahagian yang boleh diperlahankan sedikit, terutamanya ketika konflik mencapai kemuncak. Dalam sesetengah situasi cemas di dalam novel ini, peristiwa berlaku dengan agak cepat sehingga pembaca tidak sempat menghayati ketegangan tersebut. Jadi apabila penulis menambah elemen deskripsi seperti suasana, bunyi atau reaksi emosi watak, mungkin impak dramatik yang dikeluarkan oleh penulis itu sendiri akan dapat diterima oleh pembaca. Selain itu, dari aspek message alam sekitar, walaupun message itu sudah disampaikan dengan baik, penulis boleh mengembangkan lagi dengan memasukkan lebih banyak maklumat atau situasi yang menunjukkan kesan sebenar pemburuan haram dan kemusnahan habitat. Contohnya lah, di mana buku ini boleh memperlihatkan akibat jangka panjang terhadap ekosistem atau kehidupan haiwan lain. Jadi ini menjadikan pembaca bukan saja faham, tetapi juga lebih tersentuh dan peka terhadap isu tersebut. Akhir sekali, dari segi dialog yang terdapat di dalam buku ini adalah penulis boleh memperbagaikan gaya percakapan supaya lebih realistik dan mencerminkan personaliti setiap watak. Dengan itu, setiap watak akan lebih menonjol dan mudah diingati oleh pembaca. Secara keseluruhannya, saran yang dapat saya ketengahkan pada pendapat saya adalah saran yang saya berikan ini bukanlah kelemahan besar, tetapi lebih kepada penambahbaikan yang boleh menjadikan novel ini lebih mendalam, beremosi, dan memberi kesan yang lebih kuat kepada pembaca. Novel Gemah di Lembah Ayangan memaparkan kehidupan masyarakat tradisional di Lembah Ayangan dengan menekankan konflik dalam watak dan isu sosial yang relevan. Secara keseluruhan, karya ini berjaya menggambarkan budaya dan nilai masyarakat setempat. Tetapi masih terdapat beberapa aspek yang boleh diperbaiki. Antara kekuatan novel ialah penceritaan yang bersifat realistik dan emosional. Pengarang menggunakan deskripsi alam sekitar dan suasana kampung dengan terperinci yang membolehkan pembaca merasai kehidupan di Lembah Ayangan. Contohnya, angin malam menyapu lembah yang sunyi, membawa harum bunga dan debu tanah yang basah, seolah-olah menyampaikan bisikan sejarah kampung itu. Petikan ini menunjukkan keupayaan pengarang menggambarkan alam semula jadi dengan puitis, sekaligus menimbulkan suasana misteri dan nostalgia. Selain itu, watak-watak dalam novel ini mempunyai perkembangan yang jelas, terutamanya watak utama yang menghadapi konflik antara tanggungjawab keluarga dan cita-cita pribadi. Perubahan emosi dan tindakan watak digambarkan dengan baik. Sebagai contoh, ketika watak utama menghadapi dilema, aku ingin pergi mengejar impianku, tetapi bayangan wajah ibu yang penat bekerja di ladang mengikat hatiku untuk tetap di sini. Watak ini memberikan dimensi psikologi yang mendalam, membolehkan pembaca memahami konflik
Seterusnya, kelemahan novel. Walaupun banyak aspek positif, novel ini juga mempunyai aspek negatif. Pertama, perwatakan sampingan kurang menonjol. Beberapa watak penting bagi plot hanya digambarkan secara ringkas, menyebabkan pembaca kurang dapat menghayati motivasi mereka. Misalnya, watak sahabat utama kadang-kadang hanya muncul sebagai penyokong tanpa perkembangan karakter yang jelas. Kedua, terdapat beberapa bahagian plot yang bergerak terlalu perlahan, terutama ketika pengarang menceritakan rutin harian tanpa menambah konflik atau informasi penting. Sebagai contoh, setiap pagi aku bangun, menyapu halaman, memberi makan lembu dan kemudian duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir tanpa henti. Walaupun deskripsi ini menarik, ia sedikit melambatkan perjalanan cerita jika terlalu panjang tanpa tujuan naratif yang jelas. 3. Isu sosial dan nilai novel ini berjaya mengetengahkan nilai kekeluargaan, tanggungjawab dan sosial dan pentingnya pendidikan. Ia menekankan bahawa walaupun seseorang mempunyai impian, tanggungjawab terhadap keluarga dan masyarakat tidak boleh diabaikan. Konflik antara tradisi dan modernisasi turut ditonjolkan menunjukkan kesedaran pengarang terhadap perubahan sosial. Selain itu, novel ini juga menyelitkan kritikan halus terhadap ketidakadilan sosial. Sebagai contoh, kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin di kampung, dan bagaimana watak utamanya cuba membantu masyarakat walaupun menghadapi cabaran sendiri. Secara keseluruhannya, novel Gema di Lembah Ayangan ini adalah sebuah karya yang kaya dengan nilai budaya, emosi dan moral. Penceritaan yang realistik dan perkembangan watak mendalam menjadi kekuatan utama novel ini. Walau bagaimanapun, kelemahan seperti watak sampingan yang kurang berkembang dan tempo cerita yang lambat pada beberapa bahagian sedikit mengurangkan impak keseluruhan. Novel ini sesuai dibaca oleh mereka yang ingin memahami kehidupan tradisional Malaysia dan ingin menilai konflik antara nilai tradisi dan aspirasi pribadi. Analisis ini menunjukkan bahawa walaupun terdapat kelemahan, karya ini tetap mempunyai nilai sastra dan pendidikan yang tinggi. Baiklah, saya akan teruskan dengan penutup. Novel Gema di Lembah Ayangan ini mengisahkan masyarakat kampung di Lembah Ayangan dengan penuh realisme dan emosi. Cerita ini menekankan konflik watak utama antara mengejar impian pribadi dan tanggung jawab dalam keluarga serta masyarakat. Pengarang berjaya menggambarkan alam semula jadi, suasana kampung dan rutin harian watak dengan terperinci sehingga pembaca dapat merasai kehidupan kampung yang sebenar. Contohnya, penceritaan tentang angin malam yang membawa bau bunga dan debu tanah, atau gambaran watak yang membantu keluarga di belakang menimbulkan suasana yang hidup dengan penuh nostalgia. Dari segi mesej, novel ini menekankan nilai kekeluargaan, kepedulian sosial, pendidikan dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Konflik watak menunjukkan bahawa walaupun seseorang mempunyai cita-cita dan impian, mereka tetap perlu menghargai dan menyokong keluarga. Novel ini juga menyentuh isu sosial seperti jurang ekonomi antara penduduk kaya dan miskin, serta cabaran hidup masyarakat kampung, menjadikannya lebih relevan dengan realiti kehidupan sekarang. Pada pendapat saya, novel ini sangat menarik kerana ia bukan sahaja menghibur tetapi juga mendidik pembaca tentang nilai hidup. Penceritaan yang mendalam, penggunaan bahasa yang puitis dan watak yang realistik membuat pembaca mudah memahami konflik dan perasaan watak.
Walaupun ada bahagian yang agak perlahan, ia tetap membantu menekankan kehidupan harian masyarakat dan membina konteks emosi yang kuat. Saya rasa novel ini memberi pengajaran penting tentang menghargai keluarga, menepati tanggungjawab dan mengejar impian dengan cara yang seimbang. Secara keseluruhan, Gema di Lembah Ayangan adalah karya yang menyentuh hati, relevan dan sesuai dibaca oleh semua peringkat umur.